Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Awani 7.45. Antara tumpuan malam ini. Sultan Selangor duka cita dengan Abdul Hadi. Anwar tegaskan menteri yang rasuah wajib digugurkan. Hak Bumiputera terbela di bawah transformasi ekonomi Bumiputera. Laluan tu pada saya lah, laluan tu agak kecil dan laluan yang dia sediakan tu banyak yang laluan tak rata. Bermaksudnya dia ada bonggol, macam ada kecil-kecil, lepas tu ada lubang. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan pada 20 Februari lalu. Kenyataan Abdul Hadi itu dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Selangor Royal Office dalam kenyataannya memaklumkan Sultan Sharafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Februari lalu. Susulan itu, baginda berkenan mengutus sepucuk surat kepada beliau menerusi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Menurut kenyataan itu, Abdul Hadi secara sinis mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata dianggap tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara ada ketika menyorakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Menurut Selangor Royal Office, kenyataan Abdul Hadi bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan kepada perpaduan umat Islam, khususnya dalam kalangan orang Melayu di negara ini. Jelasnya, sekiranya Abdul Hadi lebih berhati-hati sebelum membuat sebarang kenyataan dengan meneliti dan memperhalusi titah ucapan baginda, beliau akan dapat memahami maksud sebenar. Sultan Selangor menasihatkan Abdul Hadi supaya lebih berhati-hati di masa depan agar tidak mengulangi perbuatan menghina raja-raja Melayu melalui kenyataan yang boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini. Baginda juga menitahkan agar ahli-ahli politik dan pemimpin politik tidak memperalatkan agama Islam dan mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing. Sultan Selangor pada 15 Februari bertitah sempena mesyuarat MKI ke-71 mengingatkan semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara perlu sentiasa didokongi rakyat Malaysia. Baginda bertitah demikian sebagai mengulas keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari lalu yang mengisytiharkan 16 kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Syariah Jenayah Kelantan batal dan tidak sah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM nafi ada pegawainya menghubungi Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan selepas pendedahan beliau di Dewan Rakyat mengenai tawaran habuan untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata, semakan telah dibuat terhadap pegawai-pegawai SPRM dan mendapati tiada seorang pun yang menghubungi Wan Saiful selepas dakwaan ditawarkan habuan bernilai 1.7 juta ringgit. Jelas Azam lagi, sesiapa sahaja boleh menghubungi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu itu dan mendakwa sebagai anggota SPRM. Saya telah menyemak dengan pegawai saya, tidak ada pegawai saya yang menghubungi beliau. Tidak ada? Tidak ada. Mungkin sesiapa pun mungkin menghubungi beliau yang mengatakan beliau daripada SPRM. Namun demikian, yang paling penting di sini ialah Wan Saiful Wan Jan seharusnya ataupun sepatutnya datang ke SPRM untuk membuat laporan. Kerana apabila seseorang tu ditawarkan yang dikatakan suapan atau rasuah,
perlu datang ke mana-mana balai polis terdekat ataupun kepada SPRM untuk membuat aduan atau laporan kepada kami. Ya, kami tak pernah kata kami tidak mempunyai tanda telus. Sepanjang masa pun kalau kes itu di bawah bidang kuasa SPRM, siasatan telus akan dijalankan terhadap sesiapa pun. Seperti mana tadi janji yang amat berhormat Perdana Menteri bahawa SPRM kita tidak memilih sesiapa pun sekiranya melakukan kesalahan walaupun melibatkan mana-mana anggota pentadbiran kerajaan, kita akan tetap siasat. Tan Sri, selain pada Datuk Seri Wan Saiful pergi ke SPRM memanggil beliau untuk buat dalam hal ini adalah lebih molek. Beliau datang kerana beliau telah menyebutnya di Parlimen. Ini bukan satu bentuk spekulasi. Tuduhan tanpa kehadiran terhadap menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan menjadi pilihan terakhir SPRM. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata, tindakan undang-undang itu boleh dilakukan tetapi agensi berkenaan yakin individu tersebut masih boleh dikesan atau pulang ke Malaysia. Tak, memang kita sekarang ni telah keluarkan warat tangkap terhadap beliau. Jadi kita masih lagi belum memutuskan untuk menuduh tanpa kehadiran. Tuduhan tanpa kehadiran ini memang boleh dibuat, tetapi itu merupakan option yang terakhir lah. Saya boleh kata begitu. Kerana saya percaya dia masih boleh dikesan ataupun dia masih boleh balik ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan. Ya. Baru-baru ini Azam dilapor berkata SPRM akan membuat semakan notis merah terhadap Muhammad Adlan. Katanya Polis Diraja Malaysia telah membuat permohonan notis merah kepada Polis Antarabangsa Interpol terhadap Muhammad Adlan dan peguamnya Mansur Saad pada Oktober tahun lalu. Media melaporkan tindakan memanggil Muhammad Adlan dilakukan oleh SPRM membabitkan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Semakan rekod SPRM juga mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa pembangkang setakat ini masih membisu dan tidak menyatakan sokongan terhadap usaha SPRM menyiasat golongan mahakaya yang dikaitkan dengan isu rasuah. Perdana Menteri berkata malah ada kalangan mereka yang didakwa membela tokoh besar terbabit yang berdepan siasatan oleh agensi berkenaan. Beliau menambah pihak berkenaan hanya menuduh siasatan itu dibuat kerana dendam kesumat. Saya lihat di Parlimen dalam beberapa hari ini, saya lihat ada yang seolah-olah menggelupur, marah terus. Saya pun tak faham. Marah, benci. Dan tidak ada satu suara kalau di kalangan pembangkang yang nak menyokong langkah pemberantasan rasuah. Bagi saya aneh. Saya semasa pembangkang, bila ada cadangan pemerintah pada ketika itu mengusulkan penubuhan SPRM, saya dukung. Kalau ada langkah yang berani, saya dukung. Malah saya kata, mengapa belum cukup berani? Dan kalau sudah lihat dalam media sosial, istilah penyakau itu paling ditakuti dan dimarah dan digeruni oleh setengah puak. Saya hairan. Padahal amalan penyakau itu menyeluruh. Baru-baru ini ada tindakan SPRM terhadap salah satu tokoh besar yang dia dianggap di kalangan paling mahakaya. Belum ada suara dari pembangkang yang menyokong. Transformasi Ekonomi Bumiputera TEB bakal menjadi dasar untuk menjamin penglibatan dan hak Bumiputera dalam agenda ekonomi negara selain memastikan wujudnya kesalingan atau sinergi dengan bukan Bumiputera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 menegaskan dasar itu berbeza dengan dasar ekonomi baru DEB yang lahir daripada KEB pertama dan kedua pada era 60-an dahulu. Sewaktu menyampaikan ucap tamu sempena Kongres tersebut, Ahmad Zahid berkata TEB bertunjangkan pada tiga teras utama iaitu keadilan sosioekonomi, kemampanan negara bangsa, kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Transformasi ekonomi Bumiputera merupakan satu dasar baharu yang progresif
bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi di kalangan rakyat Malaysia. Melalui transformasi ini, kita mahu memastikan penyertaan, pemilikan dan penguasaan 3P ini menjadi teras baharu kepada sektor equity. Bumiputera dalam sektor ekonomi dapat diperkasakan dengan beberapa langkah. Malah ia juga bertujuan memastikan Bumiputera tidak lagi ketinggalan dalam menyertai peluang ekonomi dan teknologi baru, di samping turut serta membesarkan ekonomi negara. Dengan transformasi ekonomi Bumiputera, kita akan terus memastikan peranan agensi-agensi amanah Bumiputera seperti PNB, Permodalan Nasional Berhad, seperti MARA, Majlis Amanah Rakyat, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad atau PUNB, Perbadanan Nasional Berhad, PNS, tabung haji dan pelbagai yang lain akan lebih terkehadapan dalam pengupayaan Bumiputera bagi semua sektor perekonomian. Bertemakan positif, progresif dan inovatif, KEB 2024 berlangsung selama 3 hari. Bermula Khamis merupakan anjuran Kementerian Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menerusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Dalam ucapan itu juga, Timbalan Perdana Menteri menegaskan melalui TEB, kerajaan mahu memastikan penyertaan, pemilikan dan penguasaan Bumiputera dalam sektor ekonomi dapat diperkasakan. Ahli Parlimen Padang Serai, Datuk Azman Nasruddin membuat permohonan maaf secara terbuka di Dewan Rakyat kerana salah menyebut nama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia selepas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul mengarahkan ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional itu berbuat demikian dengan menyifatkan kesalahan berkenaan sebagai amat serius. Pada semalam 28 hari bulan Februari 2024, semasa berucap, YB Padang Serai telah salah menyebut nama Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kesalahan ini amat serius, YB. Amat serius sebab ianya diucapkan dalam Dewan. Saya sebagai speaker yang bertanggungjawab, tak kira sebelah kiri atau sebelah kanan, mesti bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang telah pun YB sebut. Untuk itu, saya dengan ini memerintahkan YB Bangun memohon maaf kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung. Silakan. Terlebih dahulu saya ingin memohon keampunan dan kemaafan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas kekhilafan dan kesilapan saya semasa menyampaikan ucapan saya petang semalam kerana telah menyebut Kebawah Duli Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Sultan Ibrahim. Sepatutnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Saya berikrar kekhilafan seperti ini tidak akan berulang lagi di masa hadapan. Ampun Tuanku, terima kasih Tan Sri Speaker. Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Sinar Awani. Antara tumpuan malam ini. Sultan Selangor duka cita tegur Abdul Hadi Awang. Pemimpin kerajaan terlibat rasuah wajib digugurkan, tegas PM. Akhirnya, bantuan Op Ihsan Malaysia selamat masuk ke Gaza. Apa jadi laluan basikal di Kota Raya? Gempur Awani 7.45 sebentar lagi. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan pada 20 Februari lalu. Kenyataan Abdul Hadi itu dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu.
Selangor Royal Office dalam kenyataannya memaklumkan Sultan Sharafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Februari lalu. Susulan itu, baginda berkenan mengutus sepucuk surat kepada beliau menerusi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Menurut kenyataan itu, Abdul Hadi secara sinis mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata dianggap tidak bersesuaian serta tidak beradab dari sudut budaya Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara ada ketika menyorakan pandangan dan nasihat kepada raja-raja Melayu. Menurut Selangor Royal Office, kenyataan Abdul Hadi bukan sahaja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan kepada perpaduan umat Islam, khususnya dalam kalangan orang Melayu di negara ini. Jelasnya, sekiranya Abdul Hadi lebih berhati-hati sebelum membuat sebarang kenyataan dengan meneliti dan memperhalusi titah ucapan baginda, beliau akan dapat memahami maksud sebenar. Sultan Selangor menasihatkan Abdul Hadi supaya lebih berhati-hati di masa depan agar tidak mengulangi perbuatan menghina raja-raja Melayu melalui kenyataan yang boleh memecah belahkan umat Islam di negara ini. Baginda juga menitahkan agar ahli-ahli politik dan pemimpin politik tidak memperalatkan agama Islam dan mencemari kesucian agama Islam demi kepentingan politik kepartian masing-masing. Sultan Selangor pada 15 Februari bertitah sempena mesyuarat MKI ke-71 mengingatkan semua pihak harus menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara perlu sentiasa didokongi rakyat Malaysia. Baginda bertitah demikian sebagai mengulas keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari lalu yang mengisytiharkan 16 kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Syariah Jenayah Kelantan batal dan tidak sah. Mana-mana pemimpin dalam kerajaan yang didapati terlibat salah guna kuasa dan rasuah wajib digugurkan. Itu penegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap merasmikan Sidang Kemuncak Anti Rasuah Kebangsaan NAC Summit 2024 di Ibu Negara hari ini. Perdana Menteri turut memberitahu pihak berkuasa berkaitan termasuk SPRM bebas menyiasat mana-mana pemimpin dalam kerajaan. And this Madadi government will pursue this agenda without fear or favour. Sudah setahun lebih kita perintah, banyak diserang, tapi saya tanya di parlimen dan di luar parlimen. Beri satu bukti, menteri, Perdana Menteri, sekarang dalam tindakan mereka. Kalau ada yang rasuah, tanya Tan Sri Azam. Saya kata kalau ada, kita siasat dakwa dan ikut Badan Kehakiman Hukum. Tapi tidak ada. Setahun, 3 bulan. Saya salut juga pada rakan-rakan, kita dapat berikan imej pimpinan yang bersih dari rasuah. Tetapi peringatan itu jelas. SPRM tidak mungkin mengecualikan siasatan ke atas pimpinan yang ada sekarang atau memantau setiap tender atau keputusan yang dibuat. Nah, kalau ada, saya katakan, jangan tanya saya, persila ambil tindakan dan orang-orang yang berkenaan wajib digugurkan. Baru boleh negara ini selamat. Budaya Alibaba iaitu manipulasi perusahaan yang memakai nama Bumiputera tetapi diuruskan oleh kaum lain merupakan antara penyebab utama kaum Bumiputera ketinggalan dalam bidang keusahawanan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani mendedahkan jumlah kontrak atau projek untuk usahawan Bumiputera sebenarnya telah mencecah jumlah 1.7 trilion ringgit dalam tempoh 25 tahun lepas. Tetapi kerana budaya tersebut, jelasnya ia gagal berjaya melonjakkan status usahawan Bumiputera.
Sewaktu berucap di sesi diskusi madani sempena Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 di Putrajaya pada Khamis, Johari berkata amat malang dalam konsep Alibaba ini menyaksikan usahawan Bumiputera yang mengalami kerugian berbanding rakan kongsi bukan Bumiputera. Akhirnya, waktu saya duduk jadi Menteri Kewangan 2 dulu, saya tengok 25 tahun, 1.7 trilion kontrak-kontrak yang diberi sama ada services ataupun development budget. Kalaulah betul-betul projek ini diberi kepada syarikat Bumiputera, it's impossible Bumiputera at this low. Kerana sistem pada ketika itu, dia accommodate orang kerana politically correct. Panelis lain dikenalikan Serkawi Jirim itu ialah Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Liu Chintong serta Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk R. Ramakrishnan. Dalam pada itu, Johari berkata sistem perundangan masa kini sebenarnya membolehkan budaya Alibaba itu terus berlaku. Justru beliau berpandangan sudah tiba masanya untuk kerajaan mempunyai pangkalan data bagi tujuan saringan demi memastikan perusahaan itu benar-benar diuruskan Bumiputera. Satu set dasar berkaitan pemerkasaan Bumiputera dijangka dibangunkan sekitar Mei atau Jun tahun ini, hasil aspirasi daripada proses libat urus Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata proses libat urus telah pun berlangsung yang diketuai wakil-wakil bukan kerajaan dan turut digabungkan juga dengan pandangan pihak kerajaan. InsyaAllah kerajaan akan ambil masa dalam 2-3 bulan yang akan menjadi proceeding dan juga perancangan dan pemantauan di peringkat Majlis Ekonomi Bumiputera yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dengan timeline menjelang Mei atau Jun. Kita sudah ada satu set dasar-dasar Bumiputera yang khusus mengambil aspirasi daripada Kongres Ekonomi Bumiputera dan juga pendekatan hala tuju besar yang telah digagaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang saya sebut tadi, iaitu yang untuk menghasilkan kumpulan kelas Bumiputera yang positif, yang progresif dan inovatif. Rafizi berkata demikian kepada media sewaktu menghadiri hari pertama Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 di Putrajaya pada Khamis. Di peringkat kementerian, Rafizi berkata mereka sedang membangunkan Akta Anti Alibaba dan melalui Kongres Ekonomi Bumiputera, hasrat akta berkenaan akan dikupas dengan lebih mendalam. Dalam jawapan lisan di Dewan Rakyat pada Rabu, Kementerian Ekonomi maklumkan kerajaan dalam proses melaksanakan kajian kerangka Akta Anti Alibaba dan menyasarkan akta itu dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada akhir 2024. Perincian pengenalan akaun 3 KWSP akan diumum April ini, termasuk mekanisme simpanan dan pengeluaran akaun berkenaan. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, melalui pengenalan akaun 3, tiada keperluan untuk KWSP membenarkan pengeluaran khas seperti yang dilaksanakan sebelum ini. Kita telah pun memperkenalkan yang inisiatif akaun 3 akan diperkenalkan pada tahun ini. Ya, buat masa sekarang seperti yang berhormat semua sedia maklum, KWSP masih sibuk lagi kerana dijangka di masa terdekat ni dia akan mengumumkan dividen. Ya. So biar dia orang habis declare dividen dulu, jadi ahli punya simpanan pun naik sikit. Selepas dividen diumumkan, dipercaya yang dalam bulan April pengumuman akaun 3 akan dibuat. Dalam pengumuman itu ia akan memperhalusi cara-cara pengeluaran, mekanisme yang ada di mana pemecahan kepada akaun 3 akan diterangkan.
Bila kita lalu di KLCC, contohnya kan, laluan berbasikal tu ada, tetapi jalannya tak luas dan jalan tu banyak berlubang-lubang dan just hanya tunjuk syarat aja. Dia ada line, lepas tu berlubang-lubang. Laluan basikal tu dibina di tepi jalan dan laluan tu juga digunakan untuk kereta, motor, dia orang boleh masuk je dalam laluan tu. Tak ada siapa yang memantau pun siapa yang boleh masuk ke laluan yang berwarna tu. Mereka mengetahukan kerajaan kata kerajaan ini tidak pakai otak sebelum keputusan. Seringkali disalahguna penunggang motosikal. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berjanji untuk mengaudit semula laluan basikal di sekitar bandaraya ini. Itu tajuk laporan berita pada 7 Februari 2018. 26 Februari tahun yang sama, tinjauan Astro Awani mendapati masalah itu masih berlarutan. Dan pada 30 Januari 2019 pula, sekali lagi portal-portal berita memaparkan tajuk yang sama. Persoalannya sampai bila? Ini laporan Firdaus Azil untuk segmen Gempur di Awani. Pada 13 Mac 2018, Kementerian Wilayah Persekutuan berkata, 1. Garis panduan kemudahan pejalan kaki dan basikal yang selamat serta berkesan untuk kegunaan warga kota akan diwujudkan. Katanya, pelan induk pejalan kaki dan basikal Kuala Lumpur itu untuk menggalakkan gaya hidup warga kota yang lebih aktif serta mengurangkan pelepasan karbon. Kini sudah 2024. Apakah itu menjadi realiti? Baik, pihak DBKL telah menyediakan laluan basikal sejauh 11 km dengan peruntukan sekitar RM4 juta. Walau bagaimanapun banyak aduan yang mengatakan bahawa laluan ini sering disalahgunakan oleh mereka yang tidak menggunakan basikal dan juga isu sama ada laluan basikal ini benar-benar selamat kerana ia sering menimbulkan risiko bahaya terhadap pengguna laluan basikal. Jadi saya telah bertemu dengan beberapa penggiat aktiviti ini untuk mendengar pandangan, untuk mendengar cadangan mereka. Sama-sama kita dengarkan. Niatnya baik, visinya bagus, tetapi masalah yang sama masih berlarutan. Satu pemandangan biasa melihat laluan itu terus disalahgunakan. Malah penunggang basikal pula terpaksa memberikan laluan mengalah kerana enggan menimbulkan konfrontasi. Bagi Presiden Kelab Berbasikal KLTS Cyclista, Bakhtiar Zainal Arifin, sewaktu berbasikal, dia dan rakan-rakannya lebih gemar mencari laluan alternatif. Laluan tu agak kecil dan laluan yang dia sediakan tu banyak yang laluan tak rata. Bermaksudnya dia ada bonggol, macam ada bukit-bukit kecil-kecil, lepas tu ada lubang dan kebanyakan ada kenderaan bila waktu riadah kita nak beriadah hari Minggu atau hari Sabtu, banyak kenderaan yang parking kat tempat tu. Lepas tu laluan motor pun ada lalu situ dan kita pun anggap, sebab bagi saya, kita kenderaan berbasikal ni, kita bukannya berenjin, kita anggap tak apa, dah biar aja lah. Untuk kanser survivor Shima Marsi, 66 tahun, dia mahu mencari jalan untuk terus meningkatkan taraf kesihatannya, tetapi dia kena lebih berhati-hati. I can, but then I have to be familiar road. Tak? Pasal kita tahu lubang tak mana, jalan kan dia tak even, tak ada jalan apa buat. Walaupun apa buat cantik, and it would be good if there's a lane for a bike. In the road, you pergi tengok roadside. Jalan Tengku Rahman saja dekat DBKL punya jalan. Not that nice. Dia tak even. Even you naik bicycle kan, dia punya ni road tu tahu saya tak even, dia ada ni kan, takut ikan dia macam tajamkan cucuk you punya ni kan, dia bocor you punya tayar. Especially I'm an old lady, I don't think I can perbaik tayar I. Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kir Anwar Jaafar pula merasakan laluan berbasikal di BKL itu entah berfungsi ataupun tidak. Laluan tu dia sebenarnya tak ada fungsi sangat. Dia tak berfungsi sangat sebab pertama jalan dia tak semuanya elok.
Kadang-kadang dia melalui longkang, melalui bonjol-bonjol atas jalan tu pun dia cat juga. Dalam KL ada juga pemandu yang lainnya, motosikal, kereta. Biasanya kalau waktu-waktu yang sibuk tu kereta banyak, dan ada juga pemandu yang mungkin dia tak sukalah tengok orang berbasikal ni, ataupun pemandu motor yang mungkin anti kepada basikal ni. Ada, tak semualah. Di Kepong lain pula halnya. Ahli Parlimen kawasan Lim Lip Eng berkata, laluan berbasikal di kawasan itu sejauh 6 km dengan kos 10.5 juta ringgit. Tetapi ia seperti projek Gajah Putih. Projek ini dibuat keputusan oleh pegawai kerajaan tanpa perbincangan libat ulus dengan Persatuan Penduduk atau dengan pihak-pihak mana. Buat saja. Mengikut pengumuman daripada kerajaan, dia melibatkan kos sebanyak hampir 11 juta ringgit cuma untuk jarak 6 km. Katanya lagi laluan itu jarang sekali digunakan, baik pejalan kaki maupun penunggang basikal. Saya akan mencarangkan Wakil Menteri untuk menturun pangkat sesiapa pegawai ke atau setiausaha kerajaan yang melibatkan untuk meluluskan projek ini. Sebab projek ini memang satu projek yang pembazilan. Persoalannya, adakah 5 atau 10 tahun lagi isu ini masih berlarutan? Mohon Dewan Bandaraya Kuala Lumpur berikan perhatian. Firdaus Azil untuk segmen Gempur di Awal. Pada tahun 2015, laluan khas basikal yang pertama dibuka di Kuala Lumpur iaitu sepanjang 5.5 km dari Dataran Merdeka ke Mid Valley Bangsa. Laluan khas yang menyusuri Sungai Klang, Brickfields, perkarangan Kompleks Daya Bumi dan seterusnya Lebuh Pasar Besar menelan belanja sekitar RM700,000. Laluan di tengah pusat bandar itu menggunakan warna biru dan diasingkan dengan pembahagi berketinggian 50 mm dan direka agar ia tetap boleh dilalui pada bahagian atas pembahagi. Berikut merupakan trivia trend berbasikal. Ketika pandemik COVID-19 merebak ke seluruh dunia pada tahun 2020, kehendak untuk memiliki basikal mula meningkat pada Mac 2020 sehingga tahun 2021. Menurut platform Carousel, hampir 18,000 basikal dijual pada tahun 2020 di Malaysia. Antara jenis basikal yang mendapat permintaan tertinggi di sini ialah basikal jalan sebanyak 54,869 carian, diikuti jenis lasak 45,109 carian dan basikal lipat sebanyak 38,829 carian. Jadi, pastikan anda menunggang di lorong yang ditetapkan untuk basikal dan tidak menunggang di kawasan yang dilarang bagi menjamin keselamatan anda. Raja Norway, Raja Harald ke-5 yang kini sedang menjalani rawatan di Hospital Sultanah Maliha di Langkawi semakin pulih daripada jangkitan. Pihak Istana Norway menerusi laman sesawang rasminya memberitahu keadaan kesihatan Raja Harald ke-5 yang semakin pulih disahkan oleh doktor peribadinya di Langkawi. Menurut Istana Norway, baginda akan berada di hospital untuk beberapa hari lagi dan belum ada keputusan dibuat berhubung keberangkatan pulang baginda ke Norway. Kenyataan itu juga menyatakan bahawa program rasmi bagi seluruh kerabat diraja akan diteruskan seperti yang dirancang. Pada Rabu, Bernama melaporkan Raja Harald ke-5 sedang menerima rawatan di wad diraja hospital itu selepas gering semasa bercuti di Malaysia. Raja Harald ke-5 yang sedang dalam lawatan peribadi ke Malaysia dijadual menyambung semula tugas rasminya pada 8 Mac apabila baginda dijangka bertemu dengan anggota kabinet di Istana Diraja di Oslo. Dilahirkan pada 21 Februari 1937, Raja Harald ke-5 menaiki takhta Norway pada tahun 1991. Laporan tadi mengakhiri Sinar Awani malam ini. Saya Cynthia Eng, salam hormat.